berasal daripada Kota Solo, Jawa Tengah yang merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Yang mana kalau kita tengok daripada background family-nya hanya merupakan datangnya daripada keluarga yang agak susah juga, bukan daripada keluarga yang berada. Kalau dulu pun hidupnya nomad, pindah randa disebabkan hanya duduk pada kawasan yang bapanya mampu milik. Dan bapanya juga kalau kita tengok hanya sebagai penjual kayu buluh dan juga penjual kayu dekat pasar. Tapi siapa sangka merupakan seorang rakyat biasa tapi juga mampu menjadi seorang presiden dua kali dilantik sebagai Presiden Indonesia, bermula daripada 2014 kemudian kepada 2019 sehinggalah kini. Jadi pada hari ini kita nak tengok sikitlah apa pencapaian Jokowi, apa sumbangan Jokowi ataupun Joko Widodo kepada rakyat Indonesia. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan pembinaan infrastruktur yang sangat pesat dekat Indonesia. Jadi Jokowi ni bila dia start ambil alih Indonesia kan, Jokowi ni perasan Indonesia ni banyak ketinggalan terutama daripada aspek infrastrukturnya lah. Jadi masa Jokowi ambil alih, Jokowi wujudkan satu konsep baru iaitu Indonesia Centris. Yang mana Indonesia Centris ni bermaksud yang mana Jokowi akan memfokuskan pembangunan infrastruktur dekat semua kawasan. Tak kisahlah luar bandar ke ataupun bandar. Sebab kalau dulu diorang ni hanya fokus kepada Kepulauan Jawa, tak daripada Jokowi semua kawasan diambil alih. Jadi start daripada Jokowi ni juga dah ada beribu-ribu kilometer jalan raya baru yang dibina, ada banyak sangat jalan-jalan tol baru yang dibina, ada banyak juga MRT, kereta api kan. Jadi semua ni sangat memudahkan rakyat mereka. Jadi kalau kita tengok kepada laporan Kompas TV juga ada menyatakan ini laporan 4 bulan yang lepas lebih kurang macam itulah, ada menyatakan kalau kita tengok ada 16 lapangan terbang baru yang dibina dan ada 38 lapangan baru yang dibaik pulih. Tak cukup dengan itu ada 18 pelabuhan baru yang dibina dan 128 pelabuhan baru yang dibaik pulih. Tu kalau kita tengok daripada aspek kapal terbang, lapangan terbang lah. Dan kalau kita tengok kepada pembangunan daripada empangan juga pada tahun 2015 sampai 2019 sahaja ada 65 empangan baru yang dibina. Dan Jokowi juga plan kalau nanti untuk next period yang kedua ni Jokowi nak tambah lagi 60 empangan baru dan 500,000 hektar untuk pembangunan perairan. So empangan ni memang untuk mewujudkan orang kata apa bagi sumber yang bersih kepada rakyat, sumber air yang bersih dan juga untuk bagi kepada macam perairan sawah kan. Tak cukup dengan tu, Jokowi wujudkan juga, adakan juga jambatan gantung terutama dekat kawasan pedalaman yang mana yang memerlukan pelajar-pelajarnya untuk naik perahu pergi sekolah. Jadi Jokowi adakan kata apa jambatan gantung. Dan tahun 2015 sehingga tahun 2018 sahaja ada 164 jabatan gantung yang dibina. Kalau kita tengok kepada nak bina rumah pula, 2016 sahaja ada 700,000 rumah baru yang dibina. Tahun depannya tambah lagi kepada 800,000 rumah dibina. Tahun depannya tambah lagi kepada 1 juta rumah baru yang dibina. Dan pastinya untuk tahun-tahun yang akan datang ni ada lagi banyak rumah baru yang akan dibina untuk rakyat Indonesia. Okey, nombor 2 ni menarik sebab tak semua negara boleh buat benda ni. Okey, nombor 2 adalah berkaitan dengan Jokowi. Dia plan tiba-tiba untuk ban ekspor nikel mentah dekat luar-luar negara. Kenapa Jokowi buat macam itu? Ni kita nak ceritalah. So Jokowi ni dia plan untuk jadikan Indonesia sebagai nombor 5 ekonomi yang terbesar lah di dunia. Dan Jokowi juga plan untuk 0% kemiskinan bila menjelang 2045 nanti. So Jokowi ni apa yang dibuat untuk laksanakan misi ni, Jokowi dia nak buat macam satu manufacturing plan yang mana dia plan untuk company-company dekat luar negara untuk datang invest dekat Indonesia. Jadi apa yang Jokowi buat? Jokowi tiba-tiba umumkan untuk Jokowi ban ekspor nikel mentah ni dekat negara-negara luar. Kalau korang nak tahu, nikel mentah ni digunakan salah satu bahan yang digunakan untuk buat bateri untuk kereta elektrik lah.
Kalau kita tengok sekarang dah banyak sebenarnya penggunaan kereta elektrik ni. Sehingga kan keputusan Jokowi ni macam mendapat tentangan jugalah, mendapat kritikan daripada pakar-pakar ekonomi yang menyatakan tindakan ni nanti boleh mencetuskan konflik dalam perdagangan, boleh menyebabkan orang kata apa, ada macam menyekatlah pengeluaran nikel untuk global kan. Jadi macam-macam lah pendapat dan kritikan yang Jokowi kena hadap disebabkan oleh tindakan ni. Tapi siapa sangka keputusan Jokowi ni memang gila guys. Korang tahu tak? Selepas orang kata apa, Jokowi ambil tindakan ni, ada banyak company satu-satu mula datang masuk invest dekat Indonesia. Semua company yang besar-besar, Hyundai, apa lagi, Foxconn, LG, Toyota, semua datang masuk dekat Indonesia. Kalau korang tahu, Toyota saja datang dekat Indonesia, dia invest 1.8 bilion dolar. Foxconn daripada Taiwan, invest 8 bilion dolar. Tak cukup dengan tu, Korea Selatan LG Energy Solution datang invest 9.8 bilion dolar dekat Indonesia. Berbilion-bilion masuk disebabkan oleh keputusan ban untuk keluarkan nikel mentah ni. Sebab apa? Sebab diorang ni macam-macam mana pun diorang memang perlukan nikel untuk buat bateri kereta elektrik ni. So Jokowi kata nak tak nak, kita memang tak boleh nak ekspor nikel ni, korang kena datang masuk Indonesia, buat kilang dekat Indonesia. Jadi nak tak nak semua main masuk dalam Indonesia. Dan secara tak langsung disebabkan dah banyak kilang-kilang semua masuk dekat Indonesia, secara tak langsung benda ni membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia itu sendiri. Dan diorang jangkakan 10 tahun, 20 tahun akan datang, nanti Indonesia ni diorang akan ada orang kata apa, penambahan jurutera yang ramai yang akan terlibat dalam pembuatan kereta elektrik ni lah. Dan tak cukup dengan tu, memandangkan kaedah untuk melaksanakan untuk ban ekspor nikel ini adalah satu orang kata apa, misi yang dah berjaya. Jadi Jokowi ni dia plan pula untuk another mission, yang mana Jokowi ni plan untuk ban bauksit, copper dengan biji untuk keluar jugalah. Mungkin ini juga salah satu daripada misi untuk ramai lagi company-company untuk datang invest dekat Indonesia. So itulah dia tadi dua antara kata pencapaian ataupun sumbangan yang terbesar Jokowi Widodo kepada rakyat Indonesia. Dan sudah pastinya memandangkan Malaysia dan Indonesia sebagai kita kira negara yang serumpun, sudah pastinya kita rakyat Malaysia pun turut berbangga dengan pencapaian Indonesia setakat ini. Dan kita mengharapkan semoga kita Malaysia dan Indonesia akan terus bekerjasama kan, dan kita mengharapkan semoga Malaysia juga akan terus berjaya juga bersama dengan negara-negara Asia yang lain. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Korang jangan lupa like, korang jangan lupa subscribe dan komen juga dekat video kita kat bawah. Kita jumpa next video akan datang. Assalamualaikum.